Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat sahabat pendengar ikim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mulakan pagi Sayyidul Ayyam dengan mengucapkan syukur kepada Allah di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita buktikan kesyukuran kita dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhan dan menjauhi segala larangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita. Dan mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan kita kefahaman yang benar dengan Al-Quranul Karim, seperti mana kefahaman yang telah diberikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-55 daripada surah Al-An'am. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Yang bermaksud, dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran satu persatu supaya jelas jalan yang benar dan supaya jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah menyatakan bahawa dalam ayat ini suatu keadaan, suatu situasi yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hakikat-hakikat yang sebenar, yang dengannya orang yang berakal waras, orang yang berfikiran waras, orang yang bijaksana akan mengambil faedah daripadanya. Iaitu apabila Allah menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran satu persatu, jelas dan terang, maka disebabkan kejelasan ayat-ayat itulah insan atau manusia itu beroleh faedah daripada Al-Quran itu sendiri. Lalu Al-Quran itu akan menyuluh jalan kehidupannya agar ia tidak tersasar dan tersesat ke lembah kesesatan. Pada masa yang sama, Allah menyatakan hikmah di sebalik itu, iaitu walitastabina sabilul mujrimin, dan supaya akan menjadi jelas juga jalan orang-orang yang berdosa. Kerana apabila yang benar itu telah diketahui, telah dilihat dengan jelas, telah difahami dengan terperinci, maka pastilah yang sesat, yang salah, yang berdosa itu pasti akan juga kelihatan dengan jelas. Maka apabila Allah menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran, hikmahnya juga adalah untuk menonjolkan kesesatan, jalan orang yang tersasar daripada Al-Quran, yang disebut oleh Allah sebagai golongan Al-Mujrimin, orang yang melakukan jenayah, kerana jenayah yang dilakukan itu ialah sesuatu yang bertentangan dengan perintah dan suruhan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadikan mereka, memisahkan mereka, menjadikan mereka terpisah dan terasing dalam kalangan jama'atul muslimin, kumpulan orang-orang Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka dengan ini jelas kepada kita bagaimana Al-Quran itu menjadi furqan, menjadi pemisah di antara yang hak dan yang batil. Apabila jelas kebenaran Al-Quran, maka akan jelas juga kebatilan. Maka begitu juga, bukan sahaja kebenaran itu, yang hak itu akan terpisah, akan dipisahkan daripada kebatilan, begitu juga ahlul haq, orang yang mendukung kebenaran, akan terpisah dan terasing daripada ahlul batil, orang yang mendukung kebatilan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita lihat ayat seterusnya, iaitu ayat yang ke-56 daripada surah Al-An'am. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Qul inni nuhitu an a'buda alladhina tad'una min dunillah. Qul la attabi'u ahwa'akum qad dhalaltu idhan wa ma ana minal muhtadin. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku dilarang menyembah mereka yang kamu sembah yang lain daripada Allah. Katakanlah lagi, aku tidak akan menurut hawa nafsu kamu, kerana kalau aku turut sesungguhnya sesatlah aku, dan tiadalah aku dari orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dalam ayat ini Allah memerintahkan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan suatu kata-kata yang jelas, untuk berterus terang kepada musuh yang selama ini tidak berpuas hati dengan baginda, dengan keimanan baginda, dengan tauhid yang diseru oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah berfirman, Qul inni nuhitu an a'budal ladina tad'una min dunillah. Berkata Imam Fakhruddin Ar-Razi, ketahuilah kamu bahawa Allah Subhanahu wa taala apabila menyebut dalam ayat sebelum ini sesuatu yang menunjukkan bahawa Allah telah menjelaskan dan menerangkan tentang ayat-ayatnya untuk menzahirkan yang benar, juga untuk menjelaskan jalan orang-orang yang ingkar. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut pula bahawa Allah melarang daripada mengikuti jalan orang-orang yang mujrimin tadi, orang-orang yang ingkar tadi. Lalu Allah berkata, katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah pada mereka dengan lisanmu, sesungguhnya aku dilarang, yakni dilarang oleh Allah, dilarang untuk beribadah, untuk menyembah apa juga yang kamu sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan suatu deklarasi berterus terang, tidak berselindung, tidak berpura-pura. Katakan sahaja ya Muhammad, sungguhnya aku dilarang oleh Tuhanku untuk aku menyembah selain daripadanya, seperti mana yang kamu lakukan. Kerana apa yang kamu sembah itu, wahai golongan musyrikin, tidaklah ia melainkan sesuatu yang dibina, sesuatu yang diada-adakan berasaskan kehendak hawa nafsu, berasaskan pemikiran taklid buta, ikut-ikutan tanpa sebarang hujah dan dalil. Kerana berhala itu hanyalah batu-batu keras kerikil yang tidak berguna, yang terlebih hina daripada martabat dan kedudukan manusia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bermaksud Allah menyeru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan wahai Muhammad kepada golongan musyrikin yang mahukan engkau agar cenderung dan berpihak kepada mereka. Katakan pada mereka, sesungguhnya Allah melarangku dan mengalihkanku dengan kemuliaannya dan dengan apa yang Allah kurniakan kepadaku, iaitu akal yang mampu berfikir, daripada aku menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu orang musyrikin menyembahnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan katakan juga wahai Muhammad dengan penuh terus terang dan dengan tegas, sesungguhnya aku Muhammad bukanlah seorang pengikut secara membuta tuli, bukanlah seorang pak turut terhadap apa yang menjadi kecenderungan hawa nafsu kamu wahai golongan musyrikin, yang menjadi kecenderungan syahwat kamu yang suka ataupun yang terkurung oleh kebatilan. Kerana kalaulah aku cenderung dan berpihak kepada kamu, nescaya sesatlah aku daripada kebenaran, dan terkeluarlah aku daripada golongan orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas kepada kita di dalam ayat ini bagaimana golongan musyrikin itu begitu menginginkan agar baginda sallallahu alaihi wasallam mengikut dan berpihak kepada mereka, dan tidak lagi mengganggu gugat kedudukan mereka dan apa yang mereka lakukan selama ini, termasuklah penyembahan mereka terhadap berhala-berhala. Maka Allah dengan jelas membuktikan kepada kita melalui ayat ini betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu dan wajib berterus terang dengan musuh-musuh Islam ini, nyatakan dengan penuh tegas pendirian sebagai pesuruh Allah, pendirian sebagai orang yang mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, pendirian yang tidak boleh diganggu gugat oleh mereka, dan pendirian bahawa baginda sama sekali tidak akan berpihak,
tidak akan tunduk kepada kehendak hawa nafsu golongan musyrikin, kerana ia pasti akan memberi akibat buruk berupa kesesatan dan terkeluar daripada golongan orang-orang yang diberi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita lihat ayat yang ke-57 pula. Dalam surah Al-An'am ini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzdzabtum bih ma 'indi ma tasta'jiluna bih inil hukmu illa lillah yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Yang bermaksud, katakanlah, sesungguhnya aku tetap berada di atas kebenaran yang berdasarkan bukti-bukti yang nyata, yakni Al-Quran dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa yang kamu minta disegerakan, iaitu azab siksa. Hanya Allah jualah yang menetapkan hukum, ia menerangkan kebenaran, dan dialah sebaik-baik yang memberi keputusan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai sambungan daripada situasi berterus terang dalam ayat sebelum ini, Allah memerintahkan pula untuk Nabi SAW menjelaskan kepada golongan musyrikin ini dengan firman-Nya, Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzdzabtum bih. Bermaksud, katakanlah lagi wahai Muhammad SAW kepada golongan musyrikin itu yang mahukan agar kamu mengikut jejak langkah mereka, menuruti hawa nafsu mereka. Katakan kepada mereka, bagaimana mungkin semua itu akan berlaku sedangkan aku berada di atas suatu syariah yang jelas dan jalan yang benar, yang tidak ada sebarang keraguan padanya, yang tidak bercampur dengan sebarang kesesatan padanya, kerana ia datang daripada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala, dan itulah dipanggil sebagai bayyinah, bermaksud dalil yang jelas yang tidak dapat dinafikan kejelasannya, hujjah yang mematikan segala hujjah lain, yang membezakan antara yang hak dan batil. Maka bagaimana mungkin aku mengikut jejak langkah kamu wahai golongan musyrikin? Namun kebenaran yang aku sedang berada di dalamnya itu, kamu sendiri mendustakannya, kamu sendiri yang menolaknya. Wa kadzdzabtum bih, sedangkan ia adalah sesuatu yang sangat-sangat boleh diterima oleh akal yang sempurna. Kemudiannya Allah berfirman, Ma 'indi ma tasta'jiluna bih, dan tidak ada padaku sesuatu yang kamu minta disegerakan, iaitu bukan pada kekuasaanku, bukan dalam dayaku, kata Rasulullah SAW, untuk aku turunkan ke atasmu berupa azab yang engkau perolok-olokkan, yang engkau minta agar ia segera diturunkan, kerana ia adalah daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini merupakan sanggahan terhadap sikap golongan musyrikin yang sengaja memperolok-olokkan Nabi SAW dengan meminta agar azab itu dicepatkan bagi membuktikan kebenaran apa yang didakwa oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW membalas bahawa penurunan azab itu bukanlah hak baginda, tetapi ia adalah ketentuan yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila azab itu ditangguhkan kepada mereka, ia adalah suatu hikmah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja. Kerana itu Allah mengatakan, inil hukmu illa lillah yaqussul haq. Allah jualah yang menentukan kebenaran itu berlaku, yang melaksanakan apa juga yang ia tetapkan. Wa huwa khairul fasilin, dialah Tuhan sebaik-baik penentu dan sebaik-baik pembuat keputusan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah berikan kefahaman yang benar kepada kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.